Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana Huda binti Muhammad Nur. Nombor matrik 074104. InsyaAllah video pada kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan pembelajaran abad ke-21, PAK 21 dan saya memilih aktiviti Stay Straight. Baik, kita mulakan dahulu dengan pengenalan kepada aktiviti ini. Yang pertama sekali, aktiviti ini merupakan kaedah pengajaran yang dilakukan dalam kumpulan kecil. Seterusnya, kita kena tahu bahawa ia melibatkan kerjasama antara anggota kumpulan menyelesaikan tugasan yang diberikan untuk menguasai bahan pembelajaran tersebut. Dan kaedah ini sebenarnya telah direka oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Dan kaedah ini sebenarnya dijalankan dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah seperti one stay, three stray, ataupun two stay, two stray, ataupun one stay, two stray. Nanti kita akan tengok bagaimana perjalanannya. Baik, sekarang kita akan beralih kepada kaedah pelaksanaannya. Kita akan tengok bagaimana untuk kita menjalankan aktiviti stay and stray ini. Yang pertama sekali, kita kena pastikan bahawa guru akan bertindak sebagai facilitator dan seterusnya pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut jumlah pelajar lah, ikut kesesuaian. Dan setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 4 orang yang terdiri daripada pelbagai aras. Maksudnya aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi yang kita campur sekali. Okey. Dan step yang seterusnya adalah sebilangan pelajar, tak kisah sama ada kita akan pilih seorang ataupun 2 orang. Okey, mereka ni akan dipilih dan ditetapkan sebagai tuan tetamu ataupun stayer yang duduk dekat dalam kumpulan tu. Dan yang kedua, ahli kumpulan yang lain tu akan bertindak sebagai tetamu iaitu strayer. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, sebelum mereka bergerak kepada stesen-stesen yang seterusnya, pelajar ini dalam kumpulan akan membincangkan topik ataupun masalah yang diberikan oleh guru pada masa yang ditetapkanlah. Okey, dan kemudian setelah mendapat hasil perbincangan tersebut, pihak tetamu tadi tu akan bertukar ke stesen kumpulan lain untuk mengumpulkan maklumat ataupun hasil perbincangan kumpulan lain. Okey, step yang seterusnya, semasa sesi perbincangan itu dijalankan, semua tetamu boleh bertanyakan soalan kepada tuan tetamu. Okey, sama ada yang nak ditanya tu soalan, okey, ataupun mereka nak memberi pandangan ataupun komen. Okey, dan tetamu perlulah mencatat semua maklumat yang dikongsikan oleh tuan tetamu tadi. Okey. Dan seterusnya, setelah masa dalam perbincangan stesen itu tamat, tetamu akan bergerak pula ke stesen yang lain dan akan memulakan perbincangan dengan tuan tetamu dekat stesen berikutnya telah. Untuk peruntukan masa perbincangan dan jumlah pusingan perbincangan itu ditentukan oleh gurulah, mengikut kesesuaian pengajaran dan juga masa. Setelah mendapat semua maklumat, tetamu tadi tu akan kembali balik kepada kumpulan masing-masing dan akan membincangkan semula topik berkenaan dengan ahli kumpulan mereka untuk menyelaraskan hasil perbincangan terakhir. Dan lepas tu, wakil setiap kumpulan perlu melaporkan hasil perbincangan kepada semua pelajar dekat dalam kelas. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kelebihan dan juga kelemahan aktiviti Stay Straight ini. So, kita akan beralih dulu kepada kelebihan. So, yang pertama adalah pelajar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maksudnya, bila dah berlaku pergerakan yang banyak, so pelajar akan lebih aktiflah dalam proses pembelajaran mereka.
So yang kedua adalah meningkatkan keyakinan diri pelajar. So kalau kita tengok contohnya ada sebilangan pelajar tadi yang membentangkan topik atau isu yang dibincangkan tu kan. So secara tak langsung akan meningkatkan keyakinan diri mereka. Seterusnya adalah pelajar mempunyai kesedaran terhadap kepentingan belajar. Kan mereka dah berdikari membincangkan topik atau isu yang diberikan kan. So di sana sebenarnya akan menimbulkan kesedaran kepada mereka pelajar ni bahawa pentingnya untuk belajar sendirilah. Okey, dan yang terakhir adalah menimbulkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan kan, sebab kita dah bergerak ke stesen-stesen yang seterusnya, dan di setiap stesen dapat ilmu-ilmu baru daripada kawan-kawan yang sebaya dengan mereka. So sebenarnya menimbulkan keseronokan lah. Okay. Seterusnya adalah kelemahan. Okey, untuk kelemahan, yang pertama, aktiviti ini sebenarnya memang memerlukan masa pelaksanaan yang agak panjang. Jadi, guru perlu melihatlah bagaimana isi pengajaran dan juga masa yang sesuai untuk kaedah pelaksanaan aktiviti stay and stray ini. Seterusnya untuk sesi perbincangan kadang-kadang terjejas, kadang-kala terjejas. Okey, yang ni untuk sesi perbincangan ya, sebab kadang-kadang ada pelajar yang dapat tangkap apa yang nak dibincangkan. Kadang-kadang bila pelajar ni tak mampu untuk menghuraikan apa sebenarnya yang nak disampaikan, jadi perbincangan tu tak sampai kan. So itulah dikatakan dengan kadang-kala terjejas. Okey. Dan yang terakhir adalah pelajar berkemungkinan bersembang semasa perbincangan sehingga topik perbincangan tertinggal. Ini mungkin ada sebilangan daripada ahli kumpulan yang straya ataupun staya yang ialah aktiviti berkumpulan kan. Kadang-kadang tidak semua pelajar yang bagi komitmen mereka, sehingga kan apa yang dibincangkan itu tertinggal. Okey. So itu antara kelebihan dan kelemahannya. Secara ringkasnya, apa yang boleh saya katakan, kaedah stay straight ini dijalankan dalam dua bentuk. Okey, yang pertama adalah sebilangan pelajar yang akan berada dekat dalam kumpulan sendiri itu sebagai tuan rumah. Mana mereka ini bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil perbincangan kumpulan mereka tadi itu kepada tetamu yang datang daripada kumpulan lain. Dan golongan yang kedua adalah sebilangan pelajar yang akan bergerak ke kumpulan lain sebagai tetamu, dan mereka ini bertanggungjawab untuk mencatat segala hasil perbincangan daripada kumpulan lain. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian saya berkenaan dengan aktiviti pembelajaran abad ke-21 PA ke-21 Stage Raya, di mana pada pandangan saya aktiviti ini sangat seronok sebenarnya untuk dijalankan. Lebih-lebih lagi kalau kita nak melatih pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis dan juga kreatif, kan? Tapi bergantunglah kepada isi pembelajaran yang nak disampaikan pada hari itu dan juga masa pengajaran tersebut. So saya rasa itu sahaja. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.